Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah, kita dapat lagi bersua pada pagi yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada sahabat-sahabat baginda, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia bersama dengan majlis ilmu yang dianjurkan oleh surah An-Nur, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita satu kekuatan untuk kita terus istiqamah dalam menjayakan dan menjalankan proses menuntut ilmu sepanjang hayat, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang ke-13 daripada kitab 50 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita, dan insya-Allah tajuk dia ialah tentang doa menjelaskan hutang dan dijauhkan daripada kemiskinan. Apakah amalan yang telah Nabi wariskan, yang telah Nabi ajar untuk kita berdoa dengan doa supaya dapat membebaskan diri daripada hutang piutang. Sebab zaman sekarang ni dengan kos sara hidup makin meningkat, kadang-kadang bukan sebab kos hidup meningkat, tapi sebab keinginan kita banyak. Keinginan kita banyak. Kadang-kadang sedar tak sedar ada kehidupan yang terbelit dengan hutang. Dan perkara ini juga pernah terjadi kepada para sahabat, dan Nabi juga pernah mengajarkanlah amalan-amalan yang boleh dilakukan untuk kita menjelaskan hutang dan membebaskan diri daripada kemiskinan, menjauhkan diri daripada kemiskinan. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'at Fatimatu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman faqala laha quli Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai' munzilat taurati wal injili wal Qur'an faliqal habbi wan nawa a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatih antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' aqdi anni daina wa ghanini minal faqri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Fatimah telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya meminta seorang pembantu daripada baginda. Lalu baginda berkata kepada Fatimah, ucapkanlah, ini satu doa yang bermaksud, Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh dan Rabbul Arsh yang agung, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran, yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkaulah yang awal dan tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah yang akhir dan tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Engkau yang zahir dan tidak ada sesuatu pun di atasmu. Engkau yang batin dan tidak ada sesuatu pun selain engkau. Lunaskanlah hutangku dan cukupkanlah aku daripada kemiskinan. Ini merupakan satu doa yang panjang, tetapi insya-Allah bila kita berniat untuk amalkan, kita akan berusahalah untuk mengamalkan doa ini sehari-harian. Hal ini berlaku bila Fatimah radhiyallahu anha meminta kepada Nabi seorang pembantu untuk membantu dalam urusan-urusan beliau. Sebenarnya rumah tangga Nabawi ataupun rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan anak-anak baginda juga sama saja seperti rakyat biasa. Walaupun Fatimah radhiyallahu anha telah pun hidup, hidupan beliau tu melangkau sampai ke zaman di mana Nabi menjadi seorang pemimpin negara, tetapi kehidupan mereka sangat sederhana sebenarnya. Bagaimana Fatimah juga kena buat kerja rumah, ada kesibukan seharian, bukanlah kita kata goyang kaki, tidak, tapi adalah kesibukannya.
Dan baginda mengajarkan satu doa yang mana kalau kita perhatikan sahabat-sahabat, doa yang Nabi ajar, separuh pertama, bukan separuh pertama, 3/4 yang terawal semuanya tentang puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Pertama, Nabi sebut Tuhan Allah, ya Allah, Tuhan langit yang 7 dan Rabbul Arsy yang agung. Maksudnya, dialah yang mencipta langit, mengatur para penghuninya dan pemilik arasy yang agung. Itu satu. Allah telah Nabi berdoa tu mula-mula puji Allah dulu. Ya, zahirkan dulu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita punya permintaan dan sebutan kita. Ini kita kadang-kadang kita nak terus shortcut, ya. Bila berdoa tu terus direct minta, ya. Doa tu kalau kita ada masa, ya, kalau memang ada kesempatan, saya rasa tak ambil masa lama pun, ya. Mulakan dengan puji-pujian kepada Allah. Ya, kemudian selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu barulah kita minta apa yang kita nak minta. Yang ini kita, ya Allah, tak puji, tak apa, terus minta sahaja. Ya, boleh. Ya, memang kita kalau boleh nak lebih beradab lah. Ya, memang Allah sangat mengalu-alukan hamba-hambanya meminta daripadanya. Tapi kita sebagai hamba, kita cubalah contohi sunnah ini. Sebelum kita minta permohonan kita, berilah puji-pujian. Sebutlah, ya, kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang memuji-muji Allah. Dan baginda sambung, wahai Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu, yang berupa satu bentuk keumuman setelah pengkhususan. Dan Nabi sebut yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan Nabi sebut falikul habbi wan nawa, ya. Dan banyak perkataan baginda dalam ayat ini. Pertama, baginda puji Allah. Dan yang kedua ialah baginda berlindung daripada kejahatan segala sesuatu dan makhluk. A'udzubika min syarri kulli syai'in. Kemudian akhir sekali barulah Nabi menyebut, ya, bagaimana perkataan baginda iqdi an-niddaini, ya, iqdi an-niddain, dan ad-dain di sini maksudnya ialah hak Allah dan hak semua hamba, apapun sahaja jenisnya. Ya, bermaksud bila kita ada berhutang dengan seseorang dan bila kita ada berhutang hak kepada orang lain, kita minta Allah langsaikanlah. Bukan bermaksud kita tunggu dan lihat saja. Jangan pula salah, aku dah doa, jadi aku tak kisah dah. Ya, aku dah mainkan peranan aku dah doa, tapi tak usaha. Ya, doa itu salah satu bentuk usaha kita. Dan kita bertawakal kepada Allah diiringi dengan ikhtiar kita sebagai hamba. Bermaksud kita cuba mencari jalan. Yang kita cuba mencari cara untuk melangsaikan hutang dengan segera. Dan kita bacalah doa ini. Okey? Jadi permintaan itu ialah iqdi anni ad-dain. Dan yang pertama, bebaskan daripada hutang. Dan yang kedua ialah bebaskan, jauhkan daripada kemiskinan. Ya, dan kata penulis, kita tidak akan boleh mengambil manfaat daripada wasiat berharga ini kecuali bila adanya keikhlasan dan satu lagi husnuzan, iaitu sangka baik. Bila kita berdoa, ya, syaratnya ialah kita mesti ikhlas. Ya, kita tidak mendoakan perkara-perkara yang tidak baik, dan kita berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, adanya husnuzan, iaitu sangka baik bahawa Allah akan mendengar dan memakbulkan permintaan-permintaan kita. Maksudnya bila kita berdoa, ada tanggungjawab yang kita kena lakukan. Bukan sekadar melafaz saja, tapi dalaman mau jagalah. Ya, kalau dalam kita berdoa, dalam hati masih ragu-ragu, agak-agak Allah terima ke tidak doa aku ni, ya? Ya, macam tak boleh kot, tapi tak apalah, doa je lah, try je lah, ya. Kita orang kata bulatkan tekad, bulatkan keyakinan bahawa doa kita tu insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dan setiap kali, ya, bila kita berdoa, maka kita akan mendapatkan jiwa yang tenang. Dan kita akan tenang selagi mana kita mengingat Allah.
Misalnya kata kita rasa hati merusuh sebab ada satu benda kita nak tak dapat. Kita risaukan satu perkara. Jadi cara nak menghilangkan kerisauan itu ialah dengan kita berdoa kepada Allah. Bukan sahaja untuk hilangkan kerisauan, tapi berdoa agar kita dapat menyelesaikan apa yang sedang kita risaukan. Misalnya kata sebagai contoh yang dekat dengan hidup kita. Mak ayah kan kalau jauh pada anak ni kadang kita risau. Macam manalah anak kat asrama? Macam manalah anak aku kat universiti? Ada tak dia keluar dengan kawan-kawan? Dijaga tak diri dia baik-baik? So, kita duk risau sampai jadi overthink fikir benda-benda yang mungkin belum berlaku tapi kita duk overthink kita risau lebih-lebih. Macam mana kita nak menghadapi situasi itu? Sedangkan Islam ini satu agama, satu cara hidup yang menganjurkan kita untuk selalu dalam keadaan tenang. Jadi cara untuk menghilangkan kerusuhan ataupun kebimbangan tersebut ialah dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Risau anak aku macam mana lah. Apakah kita angkat tangan mak-mak, angkat tangan ayah-ayah, terus doakan anak. Yakin Allah jaga. Ya, risau pasal dengar orang kata 2023 ni macam mana ni krisis kegawatan ekonomi kan. Dengarnya kos sara hidup makin meningkat lah. Ya, inflasi lah. Jadi risau tak ke mana juga. Kita angkat tangan berdoa. Ya Allah, jauhilah aku daripada kesempitan. Ya, berilah aku kekuatan, berilah rezeki yang baik. Ya, beri kekuatan nak mencari nafkah, beri rezeki yang baik. Ya, berilah aku berilah petunjuk dan hidayah untuk sentiasa berada di jalan yang benar walaupun keadaannya susah. So, hilangkan kerisauan dengan kita berdoa untuk menangkis segala yang menjadi punca kerisauan tersebut. Jadi, sebab itu kita akan tenang. Ya, kita percaya di sana adanya kuasa yang paling mutlak yang boleh mengatur setiap sesuatu. Dan bila kita letakkan pengharapan pada Allah, disusuli dengan doa-doa kita kepada Allah, kita bulatkan hati, insya-Allah Allah akan makbulkan dan Allah akan terima doa-doa kita, maka takkah hati kita akan tenang. Jadi kerisauan yang banyak ni nak risau tak kat mana, nanti kita akan jadi stres. Ya, kita akan jadi membawa kepada masalah-masalah yang lain. So why not ya? Mengapa tidak kita jadikan doa itu? That's why doa senjata mukmin. Nak apa? Kita belum dapat apa? Doalah. Ya, hati tak tenang, doalah. Risaukan sesuatu, doalah. Dan doa itu percuma. Doa itu percuma saja. Ya, bahkan nilainya sangat-sangat besar. Tak perlu nak bayar, nak buat permohonan, bayar duit borang, tak payah. Kita semua boleh berdoa dan adalah doa yang diajar oleh Nabi. Yang ini yang sangat-sangat boleh kita amalkan kerana ia doa yang telah pun diajar oleh Nabi SAW. Bermaksud ia satu nilai yang besar dibawa oleh doa ini. Dan Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Saya rasa ramai yang pernah dengar ayat ini. Ini sebenarnya surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang bermaksud, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Jadi, siapa yang akrab dengan berdoa dan mengingati Allah, zikir, setiap kesusahan dia akan diiringi dengan kesenangan. Dan bila ada sesuatu yang menggusarkan hati, dia akan cepat-cepat mendapatkan kembali ketenangan dia. Baik, seterusnya, kata penulis juga, ya, kita akan, bila kita mengingat akan hutang yang menjadi beban, kita akan mengingat, ya, bagaimana kita akan merasakan, ya, bagaimanakah kita perlu bergantung kepada sesuatu untuk membantu kita menyelesaikan hutang piutang tersebut. Kadang orang banyak hutang tidur macam ni. Pening kepala nak tidur tak tenang. Itu baguslah tu. Sebab kita tahu kita ada hutang. Jadi kalau yang bayar berkala tu bayarlah. Bayarlah ikut tepat waktu. Jangan tunggu sampai orang hantar warning letter ke, ya, sampai dapat panggilan. Dah kalau berhutang, misalnya kata, ya, zaman sekarang memang ada pembiayaan Islami, ya. Kalau ada yang berhutang dengan bank untuk apa-apa aset yang dibeli, jadi bayarlah ikut dia punya jadual pembayaran, ya. Yalah, kita kena ikut logik zaman jugalah. Ya, kalau misal kata nak beli cash memang tak mampu,
Ya, nak beli rumah, belilah ikut pembiayaan Islami. Dia ada kaedah yang lain berbanding dengan konvensional. Jadi, bayarlah ikut ketetapannya. Ya. Dan kita lihat bila mana kita akan rasa mendung, resah, rasa apa-apa, maka bila kita mengingati Allah, ia akan mendatangkan rasa tenang, tenteram dan mencukupi. Maka marilah kita mohon sambil mengingati Allah dan agar Allah menjadikan setiap orang Muslim termasuk golongan orang yang mengingati Allah. Dan ada benda terpenting yang kita akan dapat dalam setiap berdoa. Apakah kesan kepada hati kalau kita berdoa? Pertama, kita akan membangkitkan perasaan sentiasa memerlukan pertolongan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Tak adalah kita putus asa, putus semangat sampai bawa kepada benda-benda mudarat pula. Sebab apa? Dibelit oleh hutang. There's a slight of hope. Macam tu. Bila kita ada Allah, kita ada harapan. Ya. Kemudian kita menghajatkan, bila mana kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Bila kita berdoa tadi, kita minta pada Allah Ta'ala, maka semua perasaan ini dia akan membangkitkan apa? Akan membangkitkan perasaan ubudiyah. Perasaan yang kita ni ada jadi hamba kepada Allah. Dan perasaan berserah kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itu berdoa akan mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Ibarat seorang anak, Allah tidak sama dengan makhluk lah, tapi kita nak bagi perumpamaan. Bila ada seorang anak, dia minta pada siapa kalau nak apa-apa? Dia akan minta kepada yang rapat dengan dia. Dan macam mak dia, ya. Dan permintaan dia tu akan menambahkan rapat dua beranak tersebut. Sebab bila ada masalah, datang kat mak balik, dekat balik. Sebab itu kadang-kadang Allah mencentik kita dengan ujian supaya kita ni meminta kembali pada Allah, kembali pula kepada Allah, minta dan kita mengharapkan sesuatu yang kita rasakan hanya Allah yang dapat menyelesaikannya, maka akan meningkatkan rasa kehambaan, menyedari bahawa kita tidak ada apa-apa dan Allah lah yang maha berkuasa memberikan apa yang kita mahu. Itulah konsep berdoa, mewujudkan rasa kehambaan. Sebab itu jangan jemu nak berdoa. Tidak sama dengan makhluk. Makhluk kalau kita minta, kau minta sekali bolehlah dia bagi. Minta 2 kali dia bagi tapi dia jeling sikit. Asyik minta je kan. Minta 3 kali, 4 kali. Kadang-kadang dia bagi tapi dengan muka masam kan. Kadang-kadang dia kata dah lah tu nak bagi orang lain pula. Manusia kalau kita minta berkali-kali, besarlah potensi untuk manusia tu jadi tidak senang kepada kita. Tetapi lain dengan Allah Ta'ala, lagi kita minta, lagi Allah suka. Jadi apa sahaja, walau sekecil-kecil benda, mintalah daripada Allah Ta'ala. Ini ada ni anak-anak nak pergi sekolah. Anak-anak nak periksa UPKK. Kan? Mak-mak, ayah-ayah semua berdoa bersungguh-sungguh. Sebab kita rasa benda tu besar. Tapi kadang-kadang, bila dah habis periksa sehari-harian, tak ada dah doa sangat-sangat. Bila ada masalah balik, baru doa pula. Padahal setiap hari kita minta hidayah. Nabi ajar pagi-pagi baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Nabi ajar kita setiap benda ada doanya. Sentiasa engage dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah di permulaan amal. Sentiasa engage dengan Allah Taala. Jadi akan menimbulkan sifat kehambaan yang tinggi. Engagement sentiasa berlaku. Hubungan dengan Allah dirasakan sangat real. Inilah yang membentuk jiwa kita dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi besar peranan dan kuasa doa ni puan-puan. Tuan-puan yang ada apa-apa hajat, jangan jemu untuk berdoa pada Allah Ta'ala. Kalau tidak pun kita lihat permintaan kita itu Allah makbulkan sebiji macam yang kita nak dengan cepat mungkin. Boleh jadi Allah menukarkan dia dalam bentuk pahala yang lebih banyak di akhirat nanti. Boleh jadi Allah tangguhkan dan Allah berikan ganti dengan yang lebih baik. Boleh jadi Allah makbulkan sebiji macam apa yang kita nak, terpulang kepada kebijaksanaan Allah dalam mengatur segala perkara. Cuma ingat, tidak akan pernah rugi orang yang meluangkan masa dan perhatian untuk berdoa.
Tidak akan pernah menyesal orang yang meluangkan masa untuk berdoa. Jadi doa banyak-banyak. Cari lagi, apa lagi aku nak? Doa banyak-banyak dengan adabnya. Mula dengan puji-puji Allah dulu. Selawat kepada Nabi. Kau dah minta lah permintaan apa yang kita nak. Ada doa-doa pada Quran. Baca doa-doa tersebut. Belajar doa-doa yang Nabi ajar. Belajar doa-doa yang dimuatkan dalam kalamullah. Mudah-mudahan akan membentuk sifat ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Tapi ada juga mungkin kita tertanya-tanya jugalah. Boleh jadi tak doa kita ni Allah tak terima kerana beberapa faktor. Boleh jadi kerana dalam satu kisah juga, ya, ada satu hari Ibrahim bin Adam, seorang ahli zuhud ataupun kita panggil zahid, ya, orang yang zuhud, dia masuk ke pasar Basrah. Maka bila orang tengok ada Ibrahim ni, orang tengok dia, orang tanya dia soalan. Sebab beliau ni orang yang soleh, ya, yang banyak berdamping dengan Allah Ta'ala, maksudnya banyak beribadah. Maka orang tanya kepada dia, wahai Ibrahim, bagaimana ni dengan kami yang doa kami ni tak dimakbulkan? Maka Ibrahim menjawab, kerana hatimu semua ini mati kerana beberapa perkara. Apa itu? Tanya salah seorang di antara mereka. Apa yang menyebabkan hati mati? Apa indikator yang kata hati mati ni? Maka dia jawab, itu Ibrahim menjawab, kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak mentaatinya. Kamu kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu tidak mengikut sunnahnya. Kamu mengenal Al-Quran, tetapi kamu tidak mengamalkannya. Kamu memakan nikmat Allah, tetapi kamu tidak mensyukurinya. Kamu mengenal syurga, tetapi tidak mencarinya, iaitu dengan mengamalkan amal-amal yang soleh. Kenal syurga, nak syurga, tapi hobi berhibur. Solat ujung-ujung waktu. Kamu kenal syurga, tapi kamu tidak beramal dengan amal soleh untuk mencari syurga. Kamu kenal neraka, tapi kamu tidak menghindarinya dengan meninggalkan derhaka dan dosa. Kamu kenal syaitan, tetapi tidak memusuhinya dan justru kamu pula menyerupainya. Kamu kenal mati, tetapi tidak bersiap-siap menghadapinya. Kamu menguburkan orang yang meninggal, tapi kamu tidak mengambil pengajaran daripada mereka. Kamu tidak mahu tidur, tetapi sibuk menyebarkan keaiban orang lain. Dan kamu menyebarkan dan kamu melupakan keaibanmu sendiri. Maka sebelum berucap, oh, aku dah doa banyak tapi tak dimakbulkan, hendaklah engkau membersihkan diri dan mengenal hak-hak Tuhanmu. Kena mengenal hak-hak Khalik. Ya, jadi boleh jadi kita ni banyak solat, ya, banyak baca Quran, ya, tapi banyak bertakwa, tapi doa kita rasa macam Allah tak makbul lagi. Kalau dalam sudut kes ini, Allah ingin menyimpan balasan doa kita berupa kebaikan yang lebih banyak di dalam syurga nanti, insya-Allah. Maka doa ini akan bermanfaat. Ya, macam mana kita nak identify doa tu makbul ataupun tidak? Tak ada, kita hanya terus buat tugas kita sebagai hamba, iaitu terus berbuat baik, mengamalkan sikap-sikap yang baik. Pada masa yang sama, kita berusaha, ya, mendapatkan rahmat dan redha Allah. Buat je baik, ya. Kalau kita ni banyak sangat cakap pasal orang, ya, kutuk sana kutuk sini ni pasca PRU ni, ya, masih ada tak puas hati. Kadang ada yang mengutuk, ada yang mengutuk tu maksud dia apa? Bercakap benda yang tak elok lah, harsh words lah, kata-kata yang buruk, ya. Kemudian mengejek sana mengejek sini. Kadang-kadang kita solat okey, ya, kita baca Quran, tapi akhlak sesama manusia ini yang menjadi penghalang besar daripada kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. Ya, tu belum lagi ada sifat sombong macam Ibrahim bin Adam cakap tadi. Kamu membenci, memusuhi syaitan, tapi kamu mengikut dia. Ya, sifat sombong, sifat merasa diri lebih mulia pada orang lain. Itu merupakan perkara yang perlu yang kita elakkan supaya kita mendapatkan doa yang makbul, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita banyak berdoa pada Allah, kita akan mendapatkan rezeki yang luas, mendapatkan hati yang tenang, dan mendapatkan pahala yang berterusan dan banyak. Jadi sebab itu sahabat, pertama nak doa, kita bacalah puji-pujian kepada Allah dulu. Dan yang kedua, kita selawat pada Nabi. Kemudian barulah kita minta apa yang kita nak.
Dan ingat, tak akan rugi orang yang pernah berdoa. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat. Tuan Rashid Ridha, dia kata, salam Ustazah hadir. Masya Allah, terima kasih. Satu yang saya sangat-sangat suka lah dengan warga Surau An-Nur ni, dia istiqamah. Nama-nama yang sama ni. Sangat istiqamah dalam majlis ilmu. Begitu jugalah kepada AJK yang istiqamah buat live. Kalau tak ada ustaz dekat surau, ada buat live online. Masya Allah, sangat bagus ya. Dan saya ambil kesempatan ni juga minta izin kepada pihak surau. Saya ambil kesempatan nak promosikan satu program, seminar cinta Al-Quran. Yang mana program ini akan diadakan pada bulan Januari, 28 Januari 2023, dalam masa sebulan lebih lagi. Akan diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan. Antara panel yang terlibat, kita punya target adakan satu seminar wanita cinta Quran. Ni khas untuk wanita sajalah, sesuai nak buat rombongan ramai-ramai. Untuk kita membawa perempuan-perempuan ni supaya dia dapat mentadabbur Quran, teknik untuk mentadabbur, belajar pada Quran. Sebab wanita yang berhidup berpandukan Quran ni jiwa dia besar. Dia tak mudahlah terkesan dengan benda remeh-remeh. Dia akan jumpa bahagia ya dengan mentadabbur Quran. Dia akan menjadi orang yang lebih kuat. Ya, yang tidak kuat begitu kuat nafsunya kepada dunia ni sikit-sikit. Nak itulah, nak inilah. Dia akan fokus kepada benda yang betul. Itulah kehebatan kalau berdamping dengan Quran. Maka kita buat seminar. Panelnya antaranya ialah Tuan Fazrul Ismail, pentadabbur dalam rancangan My Quran Time. Kemudian kita ada Ustazah Nuraini Maddin. Seminar daripada pagi sampai petang. Kemudian kita ada Ustazah Muzayyanah. Kita ada Ustazah Aqidah Mawardi. Dan kita ada Cik Fatin Nabila. Beliau merupakan pengasas kepada Empower Quran Global, satu grup yang menghimpunkan pencinta-pencinta Quran ya. Mereka adakan program tadabbur, mengumpulkan ribuan orang. Jadi beliau inspirational lah. Pemudi yang sangat-sangat inspirational tu Cik Fatin Nabila. Dan dipengerusikan ataupun di-MC-kan oleh saya. Itu saya ajak semua ni. Jadi seminar wanita cinta Quran ni akan diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan Jalan Duta KL. Jadi ramai-ramai boleh buat rombongan. Cuma dia ada bayaran. Untuk seorang, harga early bird sepanjang Disember RM69 sekali dengan lunch. Tapi kalau datang ramai-ramai, 10 orang daftar sekaligus, mungkin nak kumpul-kumpul nama kan, warga-warga surau yang nak pergi, perempuan saja buat rombongan, buat carpooling ke pergi KL. Kalau kumpul 10 orang, hanya RM60 saja seorang. Termasuk makan dan goodies bag. Program dia daripada 9 pagi sehingga ke 4.30 petang. Bayangkan berapa banyak slot-slot nanti. Ada bacaan Quran daripada Qori juga. InsyaAllah kita cuba buatkan dewan tu, bila balik kita rasa makin nak dekat dengan Quran. Dan bagaimana kita nak mentadabbur. Kadang kita baca Quran, jap kita lompat sini, jap kita lompat sini, jap kita nak baca maksud, kejap kita nak baca. Jadi macam mana kita nak mendekatkan diri dengan Quran dan lebih menghayati Al-Quran. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan. Jadi pada siapa yang nak sertai tu, bolehlah sertai. Lepas ni saya bagi poster dekat Encik Zulkifli ya. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua. Dan juga saya memohon maaf kalau ada sebarang salah dan silap. Dan hari Jumaat juga hari yang sangat bagus untuk kita banyakkan amalan. Jadi sahabat, siapa yang nak infak dana untuk aktiviti ataupun kuliah-kuliah di masjid, Masjid Surau An-Nur ni memang kita nampak aktif. Jadi siapa yang nak infak untuk kelangsungan dakwah ini, bolehlah di ruangan komen. Ya, dan insyaAllah mudah-mudahan dapat kita teruskan majlis ilmu sebegini. Terima kasih kepada semua warga-warga Surau An-Nur. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah dalam mengikuti kuliah subuh insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyakkan selawat dan bacalah surah Al-Kahfi pada hari Jumaat insyaAllah. Sekian, terima kasih.